Qabilah, dinisbahkan kepada nama Qabilah. Jadi fasa kehidupan Nabi dua, dan kita dah sampai pada fasa kedua kehidupan Rasulullah, iaitulah di Madinah. Di Madinah. Bulan lepas dan 2 bulan yang lalu, tak silap saya dah 3 bulan kita bercakap tentang perang Uhud. Masih lagi tak habis. Tak habis lah, dah sebulan sekali kan. Mana nak tolak dengan saya tak main lagi kan. Ni alhamdulillah ni. Malam ni cikgu rajin peringat. Mana cikgu Arif dah? Tak main ke? Satgi on the way no. Okey. Dia yang peringat. Tu yang alhamdulillah tu. Saya boleh buat persiapan awal lah. Bulan lepas kita masuk dalam perang Uhud. Satu tempat yang setiap kali orang pergi umrah mesti ziarah, tapi tak tahu sangat sejarah dia. Sebab apa? Sebab tak belajar sirah, ataupun belajar tapi tidak mendalami. Ni bila kita mendalami ni, kita pergi tempat tu, kita banyak benda lah kita boleh recall balik. Bila kita pergi satu tempat, kita pun ingat balik hak mengaji tu, maka banyak tempat lah yang boleh kita huraikan yang berkaitan dengan sirah Rasulullah. Perang Uhud dah habis. Pada bulan lepas kita tengok Nabi pun dah turun dan mengumpulkan jasad para syuhada. Dan dalam perang Uhud, seperti yang kita tahu, pusingan kedua orang Islam tewas. Maka syuhada di kalangan tentera Islam lebih ramai daripada jumlah yang terkorban di pihak musyrikin. Di pihak orang Islam, syuhada lebih kurang 70 orang. Ramai sahabat yang meninggal, sahabat-sahabat hebat ramai yang meninggal. Antaranya Hamzah, Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Julaibib. Ini sahabat-sahabat yang Ziyad ibn Sakan, sahabat-sahabat yang besar dalam kehidupan Rasulullah yang syahid dalam perang Uhud. Kita tengok setelah Nabi turun, Nabi pun arahkan para sahabat kumpul syuhada-syuhada yang duduk di tempat-tempat yang berasingan. Kawasan tu lah hak tempat kita ziarah, bukit pemana perkuburan Uhud tu. Dia keliling tu lah, keliling tu lebih kurang 1 kilometer persegi lah daripada situ, lebih kurang lah. Jadi muka surat 275, tajuk dia pengkebumian para syuhada. Pengkebumian para syuhada. Kisah Nabi himpun syuhada Uhud, kemudian Nabi kebumikan, yang tu saja selama 1 jam. Sebab tu Uhud ni dia cerita yang panjang. Dan dalam kitab sirah kita, tidak semua pencarian dan pengkebumian syuhada Uhud diceritakan. Saya baca tak sat, saya tengok dia tak cerita semua dalam kitab ni. Tak cerita semua pun lebih kurang 500 muka surat. Kan? Kalau cerita lagi, dia jadi lagi tebal. Sebab tu para ulama dulu kadang-kala mereka tidak menebalkan penulisan mereka kerana khawatir orang tak mampu baca. Ulama sebut kami kurangkan bilangan muka suratnya supaya orang awam mudah untuk membaca. Itu antara tujuan kenapa ulama kurangkan. Jadi saya baca tak sat kitab kita ni Ar-Rahiqul Makhtum, dia cerita sebahagian kecil saja daripada para sahabat Uhud yang dicari dan dikebumikan. Dia ada kisah lengkap dia. Nabi SAW sendiri menyelia pengkebumian para syuhada. Kisah ni maksudnya, kalau tuan-tuan ingat bulan lepas, Nabi dengan para sahabat semua naik berundur ke Bukit Uhud yang tinggi. Bukit Uhud yang tinggi. Dan bulan lepas juga saya sebut, sekali lagi kalau pergi umrah, tanya mutawif ke arah mana Rasulullah melarikan diri. Dia mutawif kena tahu lah. Dia kena tahu ni kalau ada mutawif dengar kan, dia kena tahu lah maklumat ni. Ni duk tunjuk bukit, lepas tu tunjuk kubur, lepas tu acara membeli belah. Tunjuk bukit 3 minit, tunjuk kubur Fatihah 3 minit, membeli belah 45 minit. Ni berlaku ni. Berlaku kan.
kan. Ni yang saya tengok sendiri depan mata saya, rugilah kan. Rugi, dah lah nak pi susah, dia tak pi pula tempat-tempat tu. Apabila pusingan kedua Nabi dan para sahabat tewas, maka Rasulullah arahkan semua sahabat berundur naik ke Bukit Uhud. Tuan-tuan kena pilah kawasan tu, tanya untuk akan tunjuk. Nabi bawa para sahabat pi ke sana. arah dia melalui arah kiblat masjid yang baru. Kalau siapa pi umrah baru-baru ni, masjid hak baru tu siap dah saya tengok, cuma guna ke tak lagi wallahu alam, kami pun tak dan tanya. Saya pun tak dan tanya. Masjid baru tu siap dah, arah kiblat. Macam masjid ni arah ni, dia kena lalu depan tu untuk pi ke kawasan yang Nabi bawa para sahabat berundur. Kemudian Nabi berhenti di satu tempat, bulan lepas saya sebut, di situ Nabi dirawat sekali lagi. Dirawat oleh Sayyidatuna Fatimah, Nabi dirawat oleh Sayyidina Ali, dan dirawat sekali lagi. Kemudian baru naik atas bukit lagi tinggi. Waktu tu Abu Sufyan dan tentera mengejar. Bila kejar, ada yang dah mendaki bukit Rabat, Nabi arahkan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Bulan lepas saya sebut, siapa nak tengok busur panah Sa'ad boleh pi ke Muzium Madinah yang 80% orang pi umrah pi Madinah, orang pi ziarah Madinah, mereka tak pi pun muzium tu 80%. Pi tawaf kot lain, rugi. Masih ada sampai hari ni busur panah tu. Dia bukan busur panah tu yang digunakan dalam perang Uhud, kerana Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu mempunyai lebih daripada 16 busur panah. Kita kuali 16 di rumah kita, kuali dengan set tu yang banyak kan. Depend on bagaimana hidup kita lah kan. Para sahabat hidup dia banyak jihad, maka banyak lah tu. Ada orang road mancing 16, itulah road perjuangan hidup dia. Jangan jenuh ustaz, tak boleh ada hobi macam tu. Bukan tak boleh ada hobi, boleh, tetapi seorang manusia dia akan menghimpunkan benda yang membuatkan dia suka. Maka para sahabat melebihkan akhirat, maka banyaklah benda-benda yang ke arah akhirat di rumah mereka. Seperti alat-alat perang untuk disediakan dalam jihad, dalam ghazwah. Macam itulah tuan-tuan. Jadi Nabi pun arah waktu musyrikin duk tengah rabat nak ligan tu, nak pi lari mana lagi, maka Nabi pun arah Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan dia panah. Setiap kali dia melepaskan anak panah itu tepat kena kepada musuh. Akhirnya musuh ingat anak panah banyak. Dah Sa'ad duk tarik, padahal antara anak panah yang Sa'ad guna tu bucu pun tak ada dah, mata tak ada dah, besi je. Besi, tapi besi panah lah kan, dia hujung tu tak ada dah. Jadi bila kena musuh ingat anak panah banyak lagi, akhirnya mereka turun. Itu taktik, itu teknik. Dan Nabi yang mengarahkan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas meneruskan memanah. Walaupun Sa'ad kata, ya Rasulullah, kenakah? Ya Rasulullah, anak panah tak ada dah. Nabi kata, panah, irmi fidaka abi wa ummi. Nabi kata, wahai Sa'ad, teruskan memanah. Berkat turut arahan Nabi, musyrikin Quraisy yang berapa puluh orang yang sedang mendaki dan mengejar Rasulullah dan para sahabat tadi, mereka rasa takut dan berasa anak panah banyak ni, bahaya ni. Dahlah setiap kali lepas kena, akhirnya turun. Kemudian habis Abu Sufyan pun datang dekat, dia daki sikit bukit tu. Dia daki sikit bukit tu, tuan-tuan boleh pi kawasan tu, boleh pi sampai ke kaki bukit Uhud tu. Kira Abu Sufyan dia pi sampai ke kaki tu, bila dia menjerit, dengar lah Nabi. Yang bukit Uhud ni bukan macam gunung jerai, bukan macam bukit bendera. Dia kalau kita menjerit kalau kita duduk di puncak, menjerit di bawah tak dengar. Bukit Uhud ni kita duduk di kaki tu, Nabi duduk atas sikit saja. Di situ Abu Sufyan dia menjerit bahawasanya perang ini berganti. Dia kata, sehari kami menang, sehari kamu menang. Al-harbu sijal, yaumun alaika wa yaumun alaina, kata Abu Sufyan. Dia pi beritahu yang tu, dan diakhiri dengan
laungan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Allahu maulana wala maula lakum. Allah pembela, penyelamat dan pelindung kami, dan tiada Allah bagi kalian. Maksudnya kalian tak ada pembela dan juga penyelamat. Lepas habis duk lawan cakap tu, Abu Sufyan pun balik, dan dia ajak tentera dia yang berapa ribu tadi ni, yang 3,000 tadi, yang hanya mati di kalangan musyrikin ketika itu sama ada 22 orang ataupun satu riwayat lagi 37 orang. Dua aja riwayat kan. Riwayat satu lagi 20 lebih, sikit saja. Yang lain semua okey, dia pun balik. Okey. Kemudian bila semua Abu Sufyan bawa balik, Abu Sufyan ialah panglima turus 1 dalam peperangan Uhud di pihak musyrikin. Nabi pun turun. Nabi pun arah panggil semua pula dah. Himpunkan semua syuhada. Sahabat pun pergi cari. Dia ada kisah panjang kisah dia. Nabi sebut nama siapa, lepas tu apa jadi pada sahabat A, pada sahabat B, pada sahabat C, pada sahabat D, pada sahabat E, F, G. Setiap orang tu dia ada part dia. Ada part dia. Antaranya ialah seorang yang baru hari itu masuk Islam. Baru hari itu masuk Islam, kemudian mati syahid dalam perang Uhud. Semalam masih kafir, kemudian masuk Islam, dan hari itu mati syahid. Untungnya dia. Nabi kata dia ni ahli syurga, walam yasjud lillahi qat, dalam keadaan belum pernah sujud walaupun sekali. Subhanallah. Untung tak tahulah. Bacalah dan banyak lagi. Kemudian bila dah himpun, Nabi SAW menyebutkan bahawasanya mereka-mereka yang mati syahid dengan darah yang berlumuran di wajah-wajah dan tubuh badan mereka akan menjadi saksi bahawasanya mereka telah berjuang di jalan Allah, dan mereka akan bangkit di padang mahsyar kelak dengan maqam dan dalam kumpulan syuhada yang akan diketuai oleh Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai sayyidus syuhada, penghulu kepada semua syuhada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darah mereka akan kekal sehinggalah mereka dibangkitkan di padang mahsyar, seolah-olah baru hari itu mereka terkorban di jalan Allah, dan keseluruhan darah itu akan mengeluarkan wangi-wangian semerbak kasturi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang mati syahid mereka tidak dimandikan. Kemudian kerana apa? Sebab ni darah-darah tu akan dialirkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak darah yang kalau kita orang biasa dia lekat ni, darah ni lepas tu kering. Darah syuhada bila bangun di padang mahsyar kita nampak ia masih panas. Darah syuhada tu masih panas. Di Syria ada seorang rasul yang dikebumikan, nama dia Nabi Yahya. Saya tak mau cerita panjang lah, sekali jadi panjang pula yang tu. Syria ni dia apa, bila sebut pasal Syria ni dia jadi sedih hari ni kan, dengan suasana yang menimpa bumi Syam. Bumi Syam. Syria ada seorang rasul dikebumikan, nama dia Nabi Yahya. Kepalanya dikebumikan di sebuah negeri di Syria, nama negeri itu Damsyik, terkenal lah, Damsyik ibu negara. Dan kepala Nabi Yahya yang dipotong oleh orang Yahudi dulu ni, kena potong. Rasul hebat tu kena potong. Subhanallah, memang ajiblah perjuangan para rasul. Dipotong kepala, ditanam di situ. Ada satu kurun mereka terpaksa mengalihkan kubur itu. Sekarang ni dalam masjid lah. Lepas tu terpaksa alihkan, korek, dan akhirnya jumpa kepala Nabi Yahya ni dalam bekas hijau, di dalam karung hijau. Dalam karung yang berwarna hijau, dia buka,
kepala tu masih dipenuhi dengan darah. Darah duk ada lagi darah tu. Nitik duk pak darah tu. Para rasul yang tu. Kemudian Nabi SAW pun ajak para sahabat bahawa sesanya syuhada, orang-orang yang mati syahid, tidak dimandikan jenazah mereka. Hukum khas untuk orang yang mati syahid. Dan kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, baju besi nak tanggalkan tak? Baju besi ditanggalkan. Baju besi ditanggalkan. Kemudian sahabat perhati, sebab sahabat nak belajar daripada Nabi, orang yang menyebarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasulullah. Bila jadi perang mati ramai ni, sahabat duk tengok Nabi nak buat macam mana. Sahabat pun perhati, oh kalau mati syahid tidak dimandikan. Kemudian Nabi suruh tanggalkan baju besi, topi besi dan sebagainya. Kemudian Nabi pun buat liang ataupun korek lubang. Kemudian ada lubang yang Nabi letakkan seorang, ada lubang kubur Nabi letakkan 2, ada lubang kubur Nabi letakkan 3. Di atas bermacam-macam alasan. Yang mana sahabat korek dah siap, okey Nabi tak seorang. Ada sahabat ada lubang dah siap, Nabi pun tengok lubang ni besar, Nabi pun panggil. Nabi kata angkat jenazah syahid fulan dan jenazah syahid fulan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa fulan dan fulan? Kerana mereka berdua sangat rapat ketika hidup di dunia dulu. Ada banyak faktor. Nabi pun buh dalam tu. Dan ada satu masa lubang yang dikorek oleh para sahabat sangat besar. Nabi kata di sini kita letakkan 3. Sahabat pun angkat 3 jenazah syuhada. Kemudian Nabi pun tanya, man ahfazuhum li kitabillah? Siapakah yang paling banyak di kalangan mereka yang menghafal Al-Quran? Ini kemuliaan. Yang ini kemuliaan penghafaz Al-Quran. Nak dahulukan siapa? Yang tu yang paling mulia. Maka sahabat Nabi ajak para sahabat, kemuliaan di sisi Allah bukan siapa yang KWSP dia paling tinggi. Nabi tak tanya hak tu. Ni 200. Hak ni 300,500 ya Rasulullah. Hak tak, hak 350,000 dulu. Nabi akan tanya, man ahfazuhum li kitabillah? Antara 3 ni siapa yang lebih banyak menghafal kalamullah? Sahabat pun tunjuk, yang ni ya Rasulullah, yang ni dia hafal banyak. Nabi kita masukkan dia terlebih dahulu. Subhanallah, orang-orang yang menghafaz Al-Quran ataupun yang hidup dengan Al-Quran. Kalau tak boleh hafal Quran pun, yang hidup dengan Al-Quran, setiap hari baca Quran, rindu dengan Quran, tengok Quran pun dah seronok dah. Mereka ini akan digelar di padang mahsyar sebagai ayalullah, iaitulah ahli keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nak cari mana lagi kumpulan yang lebih mulia dan lebih rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar. Bila Allah Ta'ala tanya, di mana ahli keluarga aku? Bukan anak Allah lah. Di mana ahli keluarga ni, kata para ulama, Allah sebut ni untuk memahamkan kepada kita, nak tunjuk kata Tuhan sayang sungguh dengan orang yang rapat dan menghidupkan kalam Allah di atas muka bumi. Sebab tu kita ni nak jadi Nabi, tak jadi Nabi dah lah. Nak mati syahid, nak perang tang mana? Kelai dalam rumah banyak. Bukan perang, kelai dalam rumah. Tu nak masuk syurga ke mana? Antara jalannya ialah mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, melihat Al-Quran dengan banyak, melihat, dan juga yang paling tinggi sekali ialah memahami dan menghafaz Al-Quran. Kemudian Nabi arahkan sahabat untuk kebumikan Abdullah bin Amr dan Amr bin Al-Jamuh. 2 sahabat ni, dua-dua mati syahid. Tak dalam satu lubang kubur. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa hak ni 2 orang ni? Kenapa Nabi spesifikkan? Nabi kata mereka ni rapat antara satu sama lain. Tak sekali lah. Tak sekali.
Nah, itu kalau ramai lah tuan. Kemudian jangan saja-saja pula kawan rapat meninggal kan, lepas minggu kawan dia meninggal. Kita kata berdasarkan hadis bulan lepas, kita pergi korek tang tu juga hak kawan dia tu. Jangan istimbat ikut suka hati. Ni peristiwa ni jadi sebab yang wafat tu, yang mati syahid tu ramai, bilangan dia ramai. Kemudian Nabi pun suruh cari Hanzalah. Hak ni terkenal lah, Hanzalah ni siap ada nasyid lagi. Kumpulan apa pun tak tahu. Hanzalah apa dia? Tahu nasyid dia? Hanzalah tu. Hanzalah ghasilul malaikah. Yang tak pernah dengar lah nasyid tu sekali. Pasal apa sampai lepas buat nasyid? Hanzalah ni nama seorang sahabat yang mati syahid dalam perang Uhud setelah baru sehari ataupun 2 hari, kita kata dalam beberapa hari mendirikan rumah tangga, anak terona, remaja anak terona. Hanzalah ni apabila Nabi isytiharkan Uhud, dia pun pi, kemudian perang, kemudian syahid, tak sempat untuk mandi janabah. Macam mana sampai boleh tahu ni? Kerana ketika para sahabat mencari jenazah Hanzalah, mereka menjumpai jenazah Hanzalah di satu sudut yang agak jauh. Kemudian apabila mereka mendekati jasad syahid Hanzalah ni, mereka tengok jenazah Hanzalah sudah pun basah. Sudah pun basah. Sedangkan di kawasan tu tak ada air. Kalau ada air dalam telaga pun, siapa yang pergi jurus dia? Tak ada telaga apa, tiba-tiba basah, mereka pegang tengok ni air menitik-nitik. Lalu mereka bertanyakan keadaan yang pelik itu kepada Rasulullah. Apa jawab Nabi? Nabi kata, baru sebentar tadi saudara kalian Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Subhanallah. Malaikat turun tu, ni bukan bahasa kiasan. Ini bukan perumpamaan Nabi nak buat seumpama dimandi, bukan perumpamaan. Diutuskan oleh Allah SWT beberapa malaikat turun dan memandikan Hanzalah. Pengantin barulah, kalau bahasa kita inai duk merah di jari lagi. Dia tak pakai inai, dia hidup keluar tajuk Ustaz Wadi buat benda pelik malam ni kan. Sahabat pakai inai, bid'ah terbesar untuk malam ni kan. Bahasa kata pengantin baru boleh tinggal isteri. Subhanallah, ini para sahabat. Akhirnya dia lekatlah gelaran ghasilul malaikah, yang dimandikan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi pun berjalan lagi, tengok dalam keadaan yang begitu lemah. Mana tak lemah tuan-tuan? Terbelah di sini, Nabi ni terbelah ni, bukan terbelah dua kepala tu, terkopak lah, Nabi punya kulit terkopak kan atas ni. Kemudian badan Nabi penuh dengan darah, pipi Nabi berlubang, ditusuk besi. Pipi Nabi kanan dan kiri ditusuk besi, bukan sebelah. Besi tu sahabat nak buang dengan tangan tak boleh, kena gigit sebab dia kecil gigit kepala besi yang terbenam tu, tarik keluar, ni darah penuh ni. Dalam keadaan macam tu pun Nabi tetap bangun, berjalan melihat para sahabat yang sempatlah, sebab sahabat dibahagikan oleh Rasulullah. Kamu cari ni, kamu cari sahabat ni yang syahid, kamu cari ni. Nabi pun duduk tengah-tengah berjalan, akhirnya sampai kepada jenazah syahid bapa saudara yang sangat Nabi sayang, yang banyak menolong Nabi, banyak membantu menyebarkan Islam, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dikelar-kelar. Sehingga kan kalaulah ahli keluarga Rasulullah tak pernah melihat tanda di badan Hamzah, kan kerana tanda yang ada pada badan Hamzah, nescaya kami tak kenal itu Hamzah. Mereka punya buat di muka dia. Sebab mereka dendamlah kepada Hamzah ni, sebab dalam peperangan pada tahun 2 Hijrah, Hamzah membunuh ramai menteri-menteri kanan Quraisy. Dia bunuh ramai menteri kanan Quraisy, antaranya dua beradik tu, dua-dua mati. Kemudian datanglah Safiyah
mak menakan Nabi. Ingatlah Safiyah ni antara nama ibu saudara Nabi yang Islam. Mak menakan Nabi 6 orang, pak menakan Nabi 10. Ini yang belah ayah. Pak menakan Nabi 9 lah, minta maaf, 9 termasuk dengan Abdullah ayah Nabi, jadi 10 lelaki. Yang perempuan mak menakan Nabi ada 6 orang, antaranya Safiyah. Jadi waktu Nabi duk tengok Sayyidina Hamzah ni, pak menakan dia, datang Safiyah. Safiyah ni siapa? Kakak Hamzah lah, ataupun adik perempuan Sayyidina Hamzah. Maka Nabi pun waktu dia tengok Safiyah dah dekat dah dengan jasad Hamzah yang masih lagi terbaring ni, Nabi kata, Zubair, halang Safiyah, halang. Kalau bahasa kita, jangan bagi maklum mai, pegang maklum duduk tangtuh, jangan bagi maklum mai Zubair. Pasal apa? Sebab apa nama ni, toresan, kesan potong yang dibuat kepada Sayyidina Hamzah sangatlah teruk. Akhirnya Safiyah radhiyallahu anha tetap datang juga, dia nak tengok juga abang dia, abang ataupun adik dia. Kata para sahabat, kami belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis tersangat amat ataupun teramat esak. Antara tempat Nabi menangis yang sangat esak ialah di hadapan jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, tapi tak sampai berguling tak sampai mengoyakkan baju, dan tak sampai meratap menyalahkan takdir. Tidak, bunyi tangisan tu kuat, air mata sambil Nabi menutupkan. Tempat kedua antara Nabi menangis teresak-esak ialah apabila Nabi menziarahi pusara ibunya. Ibu tuan, ibu yang melahirkan Rasulullah. Kemudian Nabi dipisahkan daripada ibunya, bukan cara sengaja nak menyiksa Nabi pisah tu. Adat orang Mekah ketika tu, bayi lelaki dihantar ke kampung, belajar tunggang kuda, belajar mengembala, belajar cucuk tanam, belajar hidup kampung yang keras. Jadi Nabi terpisah lagi dengan mak, balik berapa bulan duduk dengan mak, umur 6 tahun tu, kemudian ibu Nabi meninggal. Maka kata para sahabat, yang antara tempat yang Nabi akan menangis teresak-esak ialah apabila kami melihat Nabi singgah di pusara ibunya. Nabi akan duduk, angkat kaki tu, dia akan tutup muka kan, macam tu. Sallallahu alaihi wasallam yang kaya dengan rahmat. Kemudian muka surat 276. Muka surat 276, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ni ada doa yang dibacakan oleh Rasulullah. Siapa nak tengok doa yang Nabi baca untuk syuhada Uhud? Ada doa, benda tu sabit dengan sanad. Saya dah tengok tadi doa tadi dalam bahasa Arab, ni hak bahasa Melayu punya. Doa Nabi lah. Ya Allah, tiada siapa yang boleh menahan kehendak-Mu atau membenarkan apa yang Engkau tidak izin. Ya Allah, tiada siapa yang boleh memandu, tiada siapa yang Engkau sesatkan atau menyesatkan orang yang Engkau pandu. Tiada siapa yang boleh memberi rezeki yang Engkau tidak izin, dan tiada siapa yang boleh menahan rezeki yang Engkau anugerah. Apa Nabi nak beritahu? Nabi nak beritahu semua ni dengan kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala kata dia dapat rezeki, dia mesti dapat rezeki. Kalau Allah Ta'ala kata dia hidup, dia mesti hidup. Kalau Allah Ta'ala kata tak ada siapa boleh bagi dia, maka tak ada siapa boleh bagi dia. Maka ni adalah doa yang Nabi baca di hadapan syuhada Uhud. Kita bagi laluan azan. Kita bagi laluan azan, kemudian kita sambung 10 minit, InsyaAllah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.